Malam ini tuan-tuan, seperti biasa. Seperti mana yang saya janjikan pada minggu lepas tuan-tuan. Perkara yang pertama yang saya akan buat ialah saya akan ulang dulu apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Boleh? Baik. Minggu lepas tuan-tuan, satu perkara yang kita fokuskan ialah macam mana nak kenal 3 jenis PL tuan-tuan. 3 jenis PL dalam bahasa Arab, ya. Baik. Dan kita dah belajar fi'il dalam bahasa Arab ada 3 kan? Fi'il dalam bahasa Arab ada 3. Ya. Ini ulangan balik supaya tuan-tuan ingat ni, ya. Baik. Kita ada 3 fi'il. Yang pertama fi'il madi. Yang kedua fi'il mudhari'. Yang ketiga ialah fi'il amar, tuan-tuan, ya. Madi ini nak kenal macam mana, biasanya kita akan letak telah. Betul tuan-tuan? Ya. Dia telah makan, mereka telah tidur, mereka telah membaca dan sebagainya. Ada telah fi'il madi. Betul? Maka tuan-tuan apabila kenal dia fi'il madi, maka letak telah. Boleh? Okey. Kemudian fi'il mudhari' kita letak apa? Kita tak letak apa-apa tuan-tuan. Tak letak telah, tak letak lah dan juga oleh, tak letak sedang, tak letak akan. Tak perlu letak tuan-tuan. Boleh? Sebab fi'il mudhari' ini ada 2 makna. Sebab ada waktu terjemahannya sedang, ada waktu terjemahannya akan. Jadi mudah cerita, tak payah letak. Ya. Sebab apabila tuan-tuan tak letak, automatik dia dah membezakan fi'il madi dan juga fi'il amar. Kita nak pemudah bicara, ya. Sebab takut-takut akan datang, kita pernah buat tuan-tuan, ya. Ada yang tanya, Ustaz, sedang ke akan ni? Sedang ke apa? Sedang ke akan buat? Ya. Sebab dia digunakan untuk fi'il mudhari'. Yang ketiga ialah fi'il amar. Fi'il amar kita dah bagi tahu ada perkataan lah dan juga oleh, tuan-tuan. Lah dan juga oleh. Bacalah oleh engkau. Tidurlah oleh engkau. Belajarlah oleh engkau. Fahamlah oleh engkau. Itu fi'il amar, tuan-tuan. Boleh? Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, biasanya yang ada lah tu confirm dia adalah fi'il amar, ya. Okey, dah. Selesai. Sekarang tuan-tuan dah faham fi'il ada 3 jenis. Madi, mudhari', amar. Madi ada telah, mudhari' tak ada apa-apa, amar adalah dan juga oleh. Boleh? Okey, sekarang tengok lagi dekat depan. Saya tak nak tanya dulu tuan, ya. Sebab kita nak pergi kepada latihan sebenarnya. Sebab saya nak praktik lagi pada malam ni, ya. Supaya tuan-tuan betul-betul pandai. Okey. Fi'il madi kita dah ajar tuan-tuan. Macam mana nak kenal fi'il madi? Tengok depan ke, belakang ke, tengah ke, macam mana tuan? Cuba tulis di ruangan komen. Saya nak tengok ingat ke tak ingat ni. Ya. Fi'il madi, tuan-tuan nak tengok dekat mana ni tuan? Tengok depan ke, belakang ke, tengah ke, macam mana ni tuan? Fi'il madi tuan-tuan. Ya. Sebab apa yang paling penting sekarang ialah yang pertama, apabila jumpa kalimah fi'il tu tuan-tuan, tuan-tuan mesti pastikan dulu dia fi'il madi ke tidak. Ya. Apabila bukan fi'il madi, maka barulah dia pergi di antara mudhari' ke amar. Itu caranya tuan, ya. Sebab itulah kita letak madi dekat depan dulu. Bukan mudhari' dulu dekat depan, ya. Okey. Jadi sekarang macam mana tuan-tuan nak kenal fi'il madi? Tengok depan ke belakang? Depan ke belakang? Kita nak tengok tengah tuan-tuan. Ahsantum, ya. Ingat, fi'il madi tuan-tuan mesti lihat di belakang tuan-tuan. Ya. Kuncinya di belakang. Tuan-tuan nak tahu dia fi'il madi ke tidak, tengok dekat belakang. Baik, belakangnya ada apa? Mesti tahu pula tuan. Dia di antara 2. Sama ada hujungnya belakangnya berbaris atas. Ya. Waktu itu automatik di dalamnya ada huwa tuan-tuan. Dalamnya ada apa tuan? Ada huwa. Huwa terjemahannya apa? Huwa terjemahannya dia. Boleh tuan? Huwa terjemahannya apa? Terjemahannya dia. Jadi kalau tuan-tuan jumpa mana-mana kalimah fi'il yang hujungnya berbaris atas, automatik dia fi'il madi tuan. Jalasa, daraba, kataba, fa'ala, nasara. Apa lagi tuan? Semua yang berbaris atas. Di kat belakang itu, maka dia fi'il madi. Boleh?
Jadi kalau fi'il madi ada telah ke tak ada? Ada telah, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan? Maka letak telah waktu itu, ya. Kemudian apa ganti nama dalamnya? Ada huwa automatik, tuan, ya. Jadi kalau saya kata jalasa, dia telah duduk. Qara'a, dia telah membaca. Nasara, dia telah menolong. Boleh, tuan-tuan? Jadi apabila fi'il madi, tuan-tuan tengok dekat mana? Tengok dekat belakang. Hujungnya biasanya berbaris apa? Berbaris atas. Jadi kalau berbaris atas, automatik dalamnya ada ganti nama apa? Ganti nama huwa. Baik, tapi sabar dulu, tuan-tuan. Tak selesai lagi. Kadang-kadang, tuan-tuan, hujungnya tidak berbaris atas, tuan-tuan. Jadi apa tanda lagi, tuan-tuan, selain baris atas, tuan-tuan? Jawapannya ada penambahan. Ya. Ada penambahan. Jadi apabila ada penambahan dekat belakang pun, tuan-tuan, maka dia juga adalah fi'il madi. Apa dia penambahan, tuan-tuan? Tuan-tuan sebenarnya boleh tengok pada diagram kita. Ya. Pergi dekat table, tuan-tuan. Pergi yang table yang atas tu fi'il madi, tuan-tuan. Kita ada 8 tu kan. Jadi tuan-tuan boleh tengok penambahan dekat belakang. Contoh, tengok ya. Tengok, tuan-tuan. Contoh, tuan-tuan nampak ada penambahan tu, maka waktu itu automatik ada ana, tuan. Ya. Kalau ada na dekat belakang, maka dalamnya automatik ada ganti nama nahnu. Begitulah seterusnya. Ta, ti, tum, ya, tum, kemudian ats, kemudian yang terakhir ialah u, ya. Jadi kalau tuan-tuan jumpa salah satu penambahan yang berada di belakang ini pun, tuan-tuan, tu pun adalah fi'il madi, ya. Contoh kalau saya kata, tuan, jalastu, jalastu, jalastu. Jalastu ini, tuan, terjemahannya ialah duduk, tuan. Baik, duduk tu fi'il ke bukan fi'il? Fi'il, tuan, ya. Baik, jalastu ni fi'il apa? Fi'il madi ke mudhari' ke amar ni, tuan? Dia fi'il madi, tuan, ya. Baik, mana bukti dia fi'il madi? Hujungnya baris depan kan? Jawapannya, tuan, walaupun tidak berbaris atas, kadang-kadang tuan-tuan kena lihat penambahannya. Ya. Jadi belakangnya ada apa ni, tuan? Ada tu. Jadi kalau ada tu, maka dia fi'il madi ke mudhari'? Dia adalah fi'il madi. Fi'il madi ada telah ke tak ada? Ada telah, tuan. Boleh? Kalau ada telah, maka apa ganti nama dalam kalimah jalas tu? Jadi kalau tu, automatik tuan-tuan kena faham ada ana. Ana terjemahannya ialah aku. Aku telah duduk, tuan-tuan. Jelas ke tidak, tuan-tuan? Ini benda yang sama kan? Benda yang sama saya dah tunjuk pada tuan-tuan pada minggu lepas. Okey, tulis di ruangan komen. Ingat dan faham ataupun ulang. Tulis di ruangan komen. Jadi yang pertama fi'il madi, lihat belakang dulu. Tengok dulu. Hujungnya baris atas ke tidak? Hujungnya ada tak penambahan? Tak ada baris atas, tak ada penambahan, barulah kita pergi pada fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Boleh? Jadi yang pertama, pastikan dahulu dia fi'il madi ke tidak. Macam mana nak kenal fi'il madi? Tengok belakang. Belakangnya hujungnya berbaris atas ataupun ada penambahan. Boleh? Tak ada baris atas dan juga tidak ada penambahan di belakangnya, maka baru semak fi'il yang seterusnya selepas ini. Okey, setakat ni ingat dan faham ataupun ulang. Sila jawab, tuan-tuan. Ya. Sebab kita nak pastikan tuan-tuan betul-betul kenal ni, tuan-tuan. Sebab ini adalah perkara asas, tuan. Ya. Saya belajar, inilah perkara yang pertama, tuan. Kalau yang ni pun tak faham, maka tuan-tuan nak pergi jauh lagi susah. Sebab perkara ni adalah perkara yang wajib ulang. Baik, Kak Nurlisa, ingat dan faham tapi selalu lupa. Itu biasa. Lupa kemudian. Lupa abaikan. Ya. Lupa itu lupakan dia. Ya. Okey, baik. Alhamdulillah. Tuan Fudin faham.
Okey, seterusnya. Jadi tuan-tuan, apabila tuan-tuan dah semak kalimah fi'il itu hujungnya tak ada baris atas, tak ada penambahan di belakang, maka dia di antara dua. Kita pergi satu persatu. Fi'il mudhari' dulu tuan. Fi'il mudhari' tengok depan ke belakang, jawapannya tengok depan tuan. Saya teruskan ya. Tengok depan. Baik. Biasanya depannya dimulai dengan apa? Dimulai dengan salah satu daripada 4 huruf, iaitu anaitu. Anaitu ni tuan ya. A ada makna, la ada makna, ya ada makna, ta pun ada makna. Boleh tuan? Jadi yang penting dimulai dengan salah satu di antara 4 huruf. Wajib tuan. Wajib dimulai dengan anaitu. Boleh? Baik. Jadi kalau dimulai dengan A tuan, dimulai dengan A, maka wajib faham dalamnya ada ana. Ya, contoh saya tulis aqra'u. 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 Maka dia fi'il mudhari'. Betul tuan? Maka fi'il mudhari' letak baris depan tuan. Aqra'u. Boleh? Jadi siapa yang baca? Aku baca. Boleh? Kalau nun dekat depan tuan, maka dalamnya ada ganti nama nahnu. Nahnu terjemahannya apa? Kami tu tuan. Contoh kalau saya kata naqra'u. Naqra'u. Ya, dia fi'il apa? Dia fi'il mudhari' sebab ada nun dekat depan, ya. Jadi ada telah ke tak ada telah? Tak ada telah sebab fi'il mudhari' tak ada apa-apa. Betul tuan? Baik. Jadi siapa yang baca ni? Kami tu tuan. Macam mana tahu kami? Ada nun dekat depan. Jadi kalau fi'il mudhari' hujungnya baca baris apa? Baca baris depan. Anaitu. Anaitu tu. Letak hujungnya baris depan. Baik, seterusnya. Kalau ada ya dekat depan, automatik dalamnya ada huwa tuan. Ya, contohnya ialah yaqra'u. Yaqra'u. Siapa yang baca? Dia yang baca. Sama je ni tuan ya. Kalau kemudian tuan, kalau ada ta pula dekat depan, maka dia di antara dua, sama ada hiya ataupun anta. Rujuk pada cerita kita ya. Hiya ataupun anta. Okey. Soalan saya mudah saja. Jadi kalau saya tanya nanti, ya. Contoh kita ambil satu tuan-tuan. Kita ambil kalimah yajlisu. Yajlisu. Ya. Ini fi'il apa? Yajlis maksudnya apa? Duduk. Fi'il apa? Fi'il madi ke mudhari'? Mudhari'. Macam mana tahu mudhari'? Ada ya tu? Ya. Kalau ada ya, fi'il mudhari' ada telah ke tak ada? Tak ada telah. Jadi tak perlu tulis apa-apa. Apa ganti nama dalam kalimah yajlisu? Ada huwa. Macam mana tahu huwa? Sebab dimulai dengan ya. Jadi automatik huwa dekat sini. Huwa terjemahannya dia. Jadi terjemahannya ialah dia duduk. Dia duduk. Itu untuk fi'il apa tu kan? Itu untuk fi'il mudhari'. Okey, tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Ya. Ingat ke tak ingat? Sebab poin saya ni, benda yang saya nak tekankan ni ialah kita nak praktik tuan. Kita nak praktik sebenarnya ya. Okey, tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Ingat ke tak ingat? Sila. Okey, ingat ke tak ingat? Benda yang sama je ni tuan ya. Pastikan tuan-tuan ingat ya. Macam mana aku nak kenal fi'il madi ke mudhari'? Bermakna selepas ini tuan ya. Bermakna selepas ini, kalau jumpa kalimah fi'il, tuan-tuan jumpa fi'il itu fi'il madi, saya tak benar lagi tuan-tuan jawab dia fi'il madi sebab ada telah. Tak dibenarkan lagi. Ya. Jadi tuan-tuan mesti tunjuk bukti ya. Tunjuk bukti pada saya. Mana bukti dia fi'il madi? Sebab hujungnya baris atas ustaz, ataupun sebab hujungnya ada penambahan ustaz. Nampak tuan-tuan? Jadi untuk tahap ini tuan-tuan tidak dibenarkan lagi jawab fi'il madi itu sebab ada telah, ataupun jawab fi'il mudhari' itu sebab tak ada telah. Tidak dibenarkan lagi. Boleh tuan? Tidak dibenarkan lagi. Okey, sekarang alhamdulillah semua ingat. Baik.
Yang terakhir tuan, yang terakhir ialah fi'il amar, ya. Fi'il amar. Baik. Fi'il amar tuan. Okey, fi'il amar ni mudah je. Kita dah bagi tahu. Kita tengok dekat mana tuan? Tengok depan dan belakang. Tuan-tuan kena tengok dua-dua tuan. Ya. Macam mana kita nak tengok ni tuan? Biasanya dimulai dengan hamzah wasal. Ya, hamzah wasal, hujungnya berbaris mati. Hujungnya berbaris apa tuan? Berbaris mati. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dimulai dengan hamzah wasal, hujungnya berbaris mati, automatik dalamnya ada ganti nama anta. Ada ganti nama apa tuan? Ganti nama anta. Kalau tuan-tuan jumpa hujungnya ada ya tuan, ada ya yang mati, maka waktu itu ada anti. Kita dah bagi minggu lepas kan. Jadi saya buat ringkas saja sebagai contoh. Kita ambil satu. Hamzah wasal dekat depan tuan. Hamzah wasal tu. Kita nak baca macam mana tuan? Kita akan baca iqra. Iqra. Baik. Iqra ini fi'il apa tuan? Dia fi'il amar. Macam mana kita boleh kenal fi'il amar tuan? Sebab ada hamzah terang-terang dekat depan, hujungnya berbaris mati. Jadi kalau iqra tuan, ada terjemahan apa? Ada terjemahan lah dan juga oleh. Maka tuan-tuan kena letak terjemahannya bacalah oleh. Dah selesai ke belum? Belum lagi tuan. Apa ganti nama dalam kalimah iqra tuan? Jadi apabila ada hamzah wasal dekat depan, hujungnya berbaris mati, automatik dalamnya ada ganti nama anta. Anta terjemahannya apa? Anta terjemahannya ialah engkau, bacalah oleh engkau. Ya. Baik. Siapa yang faham semua, jawab alhamdulillah. Siapa yang faham semua, ingat semua, jawab alhamdulillah. Sebab saya nak praktik sekali lagi hari ini, ya. Sebab minggu lepas adalah kali pertama kita bincang, dan saya rasa minggu lepas macam dah faham. Tapi hari ini wajib ulang sekali lagi supaya tuan-tuan betul-betul faham. Dan saya boleh tekankan ada beberapa perkara dekat sini, tuan, ya. Ada beberapa perkara yang saya kena highlightkan tuan, supaya tuan-tuan lebih berhati-hati untuk masa akan datang, ya. Okey, sila tuan-tuan. Okey, siapa yang faham semua jawab alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, semua ingatlah, ya.